Okey, cikgu akan share PowerPoint tentang tajuk teknologi hijau. So, awak boleh tengok buku teks awak. Okay, tengok buku teks. Muka surat berapa, entah cikgu tak ingat mana buku teksnya. Allahu Akbar. Okey, awak boleh tengok buku teks ataupun awak tengok skrin cikgu je cukup. Okey, minggu lepas kita dah buat pemanasan global. So hari ni kita buat teknologi hijau. Okey, kalau awak tengok buku teks awak tu mungkin awak tak faham sangat lah sebab dia secara menyeluruh dia buat. Jadi awak tengok je skrin cikgu sebab cikgu dah buat banyak gambar. Okey, baik. Teknologi hijau ni bermaksud teknologi yang kita gunakan dan kita selamatkan alam sekitar. Macam contoh kita bawa kereta. So bila kita bawa kereta, kita dah bakar petroleum. So bila bakar petroleum, kita dah mencemar alam sebab asap yang keluar itu merosakkan alam sekitar. Jadi teknologi hijau ni bermaksud kita buat benda yang sama, cuma kita tidak merosakkan alam. Kita jaga dia sebab tu namanya hijau. Hijau tu bermaksud kita bayangkan bumi ni hijau yang mana tak rosak. Jadi contoh yang cikgu boleh tunjuk ialah kereta hybrid. Mungkin awak tak pernah dengar. Pernah dengar tak kereta hybrid? Pernah nampak tak kereta hybrid? Ya, tiga orang ni pernah tak tengok kereta hybrid? Cikgu tak pernah lagi nampak kereta hybrid dalam Taman Medan. Mungkin awak tak pernah tengok. Baik, awak tahu kereta biasa, dia menggunakan, menggunakan minyak. So, dia pump minyak, minyak masuk, start engine, petroleum akan dibakar, kemudian dia punya kesan letupan tu akan menggerakkan piston. Piston tu yang akan menggerakkan engine, kemudian engine tu yang akan menggerakkan tayar dan boleh bergerak. Tetapi teknologi hijau dia lain sikit. Okey, kereta hybrid ni dia menggunakan minyak sedikit sahaja. Minyak ni hanyalah untuk menggerakkan enjin kali pertama. Ya. So bila dia start di enjin, dia guna minyak sikit untuk membakar. Itu je. Lepas itu bila dia dah bergerak, dia tutup enjin. Tak pakai dah enjin tu. Ya. Untuk pengetahuan awak, dalam kereta ada banyak guna tenaga elektrik daripada bateri kereta. Aircon, tingkap, radio, wiper. Tahu wiper kan yang bila hujan tu. Macam-macam. Jadi, bila kereta ini dah start, kemudian kereta ini dah bergerak, minyak itu diputuskan. Setiap pergerakan tayar akan me, akan menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik tu disimpan dalam ni. Ni traction battery pack. Ni tangki minyak lah, disimpan minyak kat sini sikit je. So tenaga itu disimpan dalam ini, kemudian dia salurkan, pergilah di sini dia pergilah ke lampu ke, pergi ke aircon ke, semua-semua tu akan menggunakan elektrik daripada sini. So minyak dah stop. Okey, satu lagi ialah kereta elektrik. Elektrik ni memang 100% elektrik. Dia tak pakai minyak langsung. Itu lagi bagus sebab dia menjimatkan alam sekitar. Menyelamatkan alam sekitar. Langsung tak ada asap. Langsung tak pakai minyak. Tapi dia kena pergi ke stesen minyak. Kalau awak tengok, dia ada satu tempat untuk isi dia punya bateri. Dia charge bateri dia. Okey, tapi kereta kereta biasa tak boleh masuk. Kereta dia saja yang boleh masuk. So dia boleh letak kereta dia, dia pasang, dia cabut dia punya plug, masuk dalam kereta dia, dia charge. Macam mana cara bayar dia, cikgu kurang pastilah sebab cikgu pun tak pakai kereta elektrik sebab dia agak mahal. Okey, faham ya? Cikgu harap awak faham. Jadi apa konsep teknologi hijau? Ini ialah pembangunan dan aplikasi produk. Maksudnya, apa benda yang kita ada ni, kita bangunkan dia dan kita canggihkan dia dengan cara memelihara alam sekitar. Peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi
Seterusnya, meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif seperti pembakaran asap. Jadi kurang. Okay, so kita minimumkan pengeluaran asap itu. Itu konsep teknologi hijau. Okay, so matlamat dia, apa tujuan dia? So awak tengok sini yang pertama, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan. Kemudian, melindungi ekosistem semula jadi, lindungi alam sekitar lah. Menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Sebab bila kita dah jimat petroleum, so boleh pergi ke benda lain pula. Ya. Mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. Jadi apa yang kita dah buat ni, kesannya ialah alam sekitar rosak. Jadi kalau kita guna teknologi hijau, so kesan rosak itu akan berkurangan. Kita kurangkan impak dia. Okay, ciri produk teknologi hijau. Teknologi hijau ni mestilah boleh dikitar semula melalui 5R. Kita dah buat minggu lepas. Reuse, reduce, recycle, apalah lagi re-nya, cikgu lupa dah. Adalah 5R tu, nanti awak tengok slide dia balik semula. Apa dia? Tak ingat. Okey. Kemudian menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. So teknologi hijau ni mesti cirinya menjimatkan tenaga dan menjimatkan sumber bahan api, iaitu petroleum contohnya bagi kereta. Meminimumkan kemerosotan alam sekitar. Kita tak nak rosak alam sekitar. Pembebasan gas rumah hijau rendah atau hampir sifar atau kosong. Cikgu dah terang minggu lepas tentang gas rumah hijau. Harap ingat. Selamat digunakan. Mudah digunakan. Kualiti menjadi ukuran penting. Sebab kita nak jaga alam sekitar ni, kita nak berkualiti tinggi. Dia akan jadi berkualiti tinggi lah. Menggalakkan penggunaan sumber bahan boleh baharu. Maksudnya sumber yang boleh diperbaharui. Dia ada dua. Satu ialah sumber yang tak boleh diperbaharui. Maksudnya bila dah guna, dia habis. Okey, contohnya macam petroleum. Bila kita dah guna petroleum, bila petroleum tu dah habislah. Tak ada lagi dah petroleum. Sebab itu simpanan minyak dunia semakin lama semakin sikit. Nak tambah tak boleh sebab dia bukan boleh tambah macam itu sahaja. Ya? So, bila ada sumber bahan boleh baharu, maksudnya bila benda tu dah habis, kita boleh renew dia. Kita boleh top up dia. Contoh, cahaya matahari. Kita menggunakan kuasa solar. Jadi kalau katalah kita dah ada panel solar tu, kita dah kutip cahaya matahari, dah jadikan dia electricity dalam kotak dia tu, kita guna. So bila elektrik tu dah habis, kita tadah semula kita punya solar panel, dapat cahaya matahari, dapat balik semula kuasa elektrik. Itu maksudnya sumber bahan boleh baharu. Boleh diperbaharui. Boleh tambah semula. Ya. Reka bentuk yang diperbaharui. So maksudnya macam kereta tadi. Jadi bila kita dah bertukar daripada kereta guna minyak kepada guna elektrik, so adalah reka bentuk baru yang kita dah ubah suai pada kereta tu. Dia tak adalah rupa macam kereta-kereta lama. Sebab dia baru. Okay. Produknya melalui proses inovasi untuk kebaikan manusia. Maksudnya produk itu dah diinovatkan dan inovasikan untuk kebaikan kegunaan kita juga. Okey. Contoh produk teknologi hijau. Ciri contoh produk atau produk. Reka bentuknya, ini awak belajar dalam RBT. Reka bentuknya mestilah boleh mempunyai jangka masa yang lama dan mudah dibaiki, mudah dikitar semula. Contoh macam bateri bateri rechargeable yang boleh diguna semula. Okay. Dia mahal sedikit tapi dia boleh guna sampai 1000 kali. 1000 kali charge boleh guna bateri itu. Cikgu ada tak bateri itu? Cikgu rasa cikgu ada. Sebab cikgu pun menggunakan bateri yang kitar semula. Oh tak ada kat depan. Okay. So bateri itu bila power dah habis, kita masuk dalam charger dia, dia charge,
Okey, lepas tu kita boleh guna semula bateri itu. Mungkin ambil masa dalam seminggu dua baru habis power dia, kita charge lagi sekali. So 1000 kali charge kita boleh guna. Jadi bila kita boleh guna banyak kali, kita tak adalah membazir duit nak buat bateri baru. Sebab kita ada bateri yang boleh dikitar semula. Okey, sama juga macam botol air ke, sekarang ni ada dijual botol air dalam bentuk yang bulat-bulat itu. Maknanya kalau nak minum, kita just masukkan satu bola tu dalam mulut. Dia punya plastik tu ialah bukan plastik yang plastik biasa ni. Plastik yang akan hancur dengan air tersebut. Jadi dia selamat untuk kita. Kita pun tak menggunakan plastik untuk membotolkan air. Sebab plastik mengambil masa 400 tahun untuk lerai, untuk terurai. Jadi bila guna yang itu, dia akan terus terurai dalam perut kita dan tak merosakkan kita. Okey? Itu ciri-ciri dia. Yang kedua, cikgu harap awak fahamlah cikgu terang ni. Kalau tak faham, tolong tanya ya. Jangan senyap sebab cikgu tak nampak awak. Cikgu tak tahu awak berada di mana sekarang ini. Mungkin awak on phone atau laptop atau awak pergi tempat lain. Cikgu tak tahu. Allah je yang nampak. Okey, jadi beritahu cikgu kalau ada soalan. Adriana dah pergi dah. Okey, proses pengeluarannya mengurangkan penghasilan sisa. Macam cikgu sebut tadi, dia jual air dalam bentuk belon-belon air tu. Okey, so dia dah mengurangkan. Tak adalah botol air, lepas tu dah habis air, kita buang botol air tu. Tak ada dah macam itu. So kita kurangkan penggunaan penghasilan sisa serta menggunakan komponen yang dapat dikitar semula. Kitar semula untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah asli. Okey. Penggunaan bahan baharu dan boleh terurai diberikan penekanan. Dia streskan benda ini. Mesti boleh diuraikan. Contoh beg plastik. Kalau dulu beg plastik awak beli yang merah, beli karipap ke apa kan, plastik merah yang makcik tu jual. Yang itu ambil masa 400 tahun untuk hancur. Kalau awak pergi ke farmasi, contohnya macam Watson ke, apa tu, Guardian ke, dia ada tulis dekat bawah, biodegradable. Selepas beberapa lama awak biarkan dia, tak kira lah kena udara ke, atau kena panas ke apa ke, dia akan hancur. Jadi maksudnya dia bahan kita, bahan yang berteknologi hijau lah. Dia tak akan rosakkan alam sekitar sebab dia akan hancur. Bila hancur tu dia akan jadi macam dia akan serap dalam tanah, jadi macam baja lah. So tak merosakkan beg awak. Tak merosakkan bumi awak. Okay. Kalau saya tak silap di Indonesia ada satu lagi. Beg plastik yang diperbuat daripada rumpai laut. Indonesia ada buat. Jadi menggunakan rumpai laut dihasilkan beg untuk beg plastik lah. Nak beli barang ke apa ke. So lepas dah habis, benda tu akan terurai. So dia tak akan rosakkan bumi. Faham Adi? Senyap. Faham Haizi? Pun senyap juga. Ada? Okey, ada, bagus. Cikgu ingatkan cikgu cakap sorang-sorang tadi. Okey, baik. Tenaga. Okey. Daripada segi tenaga, penggunaan produk rendah penggunaan tenaga. So, apa saja yang dihasilkan untuk menjimatkan alam, pastikan penggunaan tenaga tu rendah. Tidak menggunakan tenaga yang tinggi. Okey. Apa ni? Penjimatan tenaga elektrik. Juga kita nak menjimatkan tenaga elektrik. Barang-barang tu contohnya kereta hybrid, kereta elektrik, penghawa, pendingin hawa sebenarnya. Penghawa dingin. Pendingin hawa, aircon inverter. Haizi ada pakai aircon dekat rumah? Tak. Adi? Tak. Okey. Baik. Aircon, awak tengok cikgu punya aircon kan? Cikgu punya aircon ni ialah aircon konvensional. Maksudnya aircon yang dulu. Dia bukan alam sekitar ni. Dia bukan teknologi hijau. Cikgu ada satu lagi aircon dekat luar. Aircon tu inverter. Okey, jadi aircon ini dia banyak pakai tenaga elektrik. Sebab tu kalau aircon ni kita pasang 1 jam, 2 jam,
ataupun maybe 3-4 jam sebab panas kan. Elektrik terus naik tinggi. Ya, elektrik terus naik tinggi. Apa ni? Elektrik terus naik tinggi. Tapi kalau kita pakai inverter, pakailah berapa jam sekalipun. Contohnya kita pakai 8 jam nak tidur malam kan. Panas, pakai 8 jam. Elektrik dia rendah je. Ya, rendah saja. Macam cikgu pakai dalam bilik aircon, setiap malam cikgu pasang daripada pukul 9 malam sampai 6 pagi. Berapa jam tu? 9 jam. Hari-hari selama sebulan. Bil elektrik baru RM60. So maksudnya dia sangat menjimatkan. Okay? So dia adalah benda di dalam itu yang boleh menjimatkan elektrik. Kalau awak tengok Google, awak cari apa maksud aircon inverter ni, macam mana dia berfungsi, awak akan faham kenapa elektrik tu rendah. Okey. Contoh, pakai tak lampu ni, mentol ni. Mentol yang ini, kita panggil LED. Yang cikgu pakai sekarang ni, awak tengok putih, cerah ni, cikgu pakai lampu LED. Tutup sikit silau. Okey. So lampu ni, ini ialah lampu bulb biasa. Dia pakai filament dekat dalam dia. So bila pasang elektrik, dia akan panaskan wayar tu. Wayar tu akan menghasilkan cahaya dan memberikan haba. So satu bulb ini, sekejap je tahan dia. Sebab apa? Dia panas, lepas tu dia panaskan udara kat dalam ini. So kadang-kadang dia mengembang, mengecut, mengembang, mengecut, dia pun padam. Tapi lampu yang begini, dia ada gas di dalamnya. Dia tak pakai filament. Filament tu macam wire halus. Satu bulb ini, bulb apa tu, energy saver ni, penjimat elektrik ni, bersamaan dengan 9 mentol. Dia punya cahaya dia. Tapi, kuasa yang digunakan sedikit sahaja. Sekejap cikgu ambil contoh. Okey, cikgu harap awak depan cikgu ya. Okey, cikgu ada beberapa di sini. Okey, yang ini selalu cikgu pakailah. Yang ini dia bentuk begini. Macam yang itulah bentuk dia. So, yang ini dia 11 watt sahaja. Tapi kecerahannya macam, nampak tu, 8 mentol. Cerahnya macam ada 8 mentol. So dia berkuasa tinggi. Tapi elektriknya rendah sahaja. Tak pakai banyak elektrik. Satu lagi ialah bentuk begini. Macam bentuk mentol biasa. Macam bentuk mentol biasa. Kalau awak nampak lah, cikgu tak nampak di sini. Dalam dia macam gambar cikgu bagi. Lepas tu dia salutkan dengan kaca, nampak macam mentol. Okey, yang ini juga 11 watt. Kalau awak nampak 11 watt. Dan ini gambar dia. Ini kecerahan dia lah. Kecerahan dia semua maklumat ada dekat sini. Okey. Lepas itu dia tahan 10,000 jam. Jadi mentol begini lagi lama tahan. Cuma dia mahal sedikit bila kali pertama awak beli. Awak bayangkan awak beli mentol tu, satu mentol biasa katakanlah RM2. Memang murah RM2. Tapi tak sampai sebulan meletup. Tambah lagi RM2 besoknya. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. So baru pakai sekejap. Tapi kalau macam lampu LED energy saver ni, harganya mungkin RM20. Tapi awak boleh pakai bertahun. Macam mentol yang cikgu pakai ni, ni cikgu beli yang baru. Mentol cikgu pakai ni bertahun, dekat 5 tahun baru ganti. Makin lama bila dia dah mula macam malap tu, baru kita tukar kepada yang baru. 5 tahun.
So RM20 bahagi dengan 5 tahun ni, dia jadi sangat-sangat murah satu hari. Ya, itu contohlah. Okey, ini kemudian cikgu dah explain tadi tentang kereta hybrid. Okey, dia simpan minyak dan sebagainya. Ini ialah aircon inverter yang cikgu cakap tadi. Pastikan ada tulis perkataan inverter. Bila ada perkataan inverter, barulah dijimat elektrik. Lepas tu kalau awak tengok yang sekarang produk elektrik kan ada yang bintang. 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang. So yang 5 bintang tu lagi banyak elektrik dijimat. Yang 2 atau 3 bintang dia kurang sedikit. Tapi lagi jimatlah daripada tak ada bintang langsung. Ya. Okey. Daripada okey, yang ni tadi faham tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Baik, terima kasih sebab respon Haizi. Okey, daripada segi ekonomi. So, daripada segi ekonomi, kita pastikan dia adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Maksudnya, tak payahlah kita nak belanja banyak untuk mendapatkan tenaga tersebut. Macam tenaga solar. Okey, kita dah jimat daripada segi ekonomi kita. Okey, sebab kita memang sentiasa dapat matahari. Ya. Okey. Contoh, tenaga suria, tenaga angin, tenaga ombak, biogesim, geoterma, hidroelektrik. Yang awak biasa dengar ialah suria. Suria ni ialah tenaga matahari. Angin tak ada di Malaysia tapi ada di negara luar. Sebab dia, kalau awak tengok yang ada kipas besar-besar tu. Ya? So bila kipas tu berpusing, berputar, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Dia menggunakan dynamo. Ya, mendapatkan tenaga elektrik. Ombak awak tak pernah dengar. Biogesim awak tak pernah dengar. Geoterma pun awak tak pernah dengar. Hidroelektrik awak pernah dengar. Empangan yang ada membekalkan kuasa hidroelektrik. Bila air lalu, air akan pusingkan kipas. Kipas itu akan memusingkan dynamo dan dapat mengutip kuasa elektrik. Okey, baik. Nanti cikgu akan terangkan ombak, biogesim, geoterma. Okey, yang pertama, tenaga suria. Okey, ini semua orang tahu. So, bila ada solar panel, matahari tu akan diambil oleh solar panel dan menukarkannya kepada elektrik dan disimpan. Okey, disimpan. Ini dia cuma tunjuk contoh lah. Kalau macam rumah, satu bumbung tu dia letakkan solar panel. Jadi daripada mana-mana arah pun akan dapat tenaga elektrik. Macam cikgu ada letak dekat luar. Awak tak nampak lah. Cikgu ada sangkut satu lampu, apa dia panggil? Flash. Bukan lampu flash. Spotlight. Spotlight cikgu yang menggunakan kuasa solar. Alhamdulillah rumah cikgu ni memang kalau pagi cahaya matahari straight ke rumah cikgu. Jadi cikgu dapat tenaga solar yang banyak. Okay, so cikgu beli alat ni, beli kat Shopee je. Cikgu silap dalam RM60 macam tu lah. Okay, so panel solar tu menghadap matahari. So bila siang, memang tak ada cahaya lah, tak ada lampu sebabnya siang kan dia sensor. Bila ada cahaya, mentol padam. Bila tak ada cahaya matahari baru mentol menyala. Okey, kemudian dah kutip tenaga elektrik, dah kutip solar tenaga elektrik disimpan. Bila dah petang, pukul 7 macam tu, hari dah gelap, dia punya sensor tu dah rasa tak ada cahaya, baru dia nyalakan lampu. Okay, so itu dah jimat elektrik. Cikgu tak payah pakai elektrik dah untuk spotlight tu. Sebab apa? Dah ada tenaga solar. Okay. Kemudian, inilah cara dia. Okay, matahari memancarkan sinaran. Okay, panaskan solar panel. So, panel ni namanya ialah panel photovoltaik. Bukan voltaik ya. Voltaik. Menukarkan tenaga solar kepada elektrik. So, dia tukar. Ini dia. Dia tukar masuk dalam sini. Dari inverter. So, inverter akan tukarkan tenaga elektrik jenis DC kepada AC. Ini maksudnya direct current kepada alternate current. Ini elektrik rumah lah. Okay, so yang ni awak akan belajar bila awak belajar pasal elektronik nanti. So, dia tukar supaya boleh digunakan di rumah. Lepas tu bila dah masuk dalam ini, indoor distribution panel. Dia akan salirkan elektrik kepada plug-plug yang tertentu. Jadi, dah jimat situ. Bolehlah pasang lampu, peti air dan sebagainya untuk rumah ini. Okey, dengan satu syarat,
panel kena banyak. Sebab bila panel banyak, dia dapat tangkap matahari dengan lebih banyak. Okey. Kalau rumah besar, panel awak besar saiz A4 je, tak cukup. Tak cukup. Ya. Cikgu ada beli, sekejap cikgu tunjuk. Okey, cikgu beli ni hari tu sebab nak ajar awak lah. Tapi sebab tak ada kelas, tak boleh. Okey, kalau awak tengok, ni dinosaur cikgu. Nampak tak di kepalanya? Okey, itu ialah solar panel. Ya, ini ialah solar panel. So, solar panel ini, mana? Solar panel ini akan mengutip cahaya, kemudian dia akan gerakkan motor di dalam dan akan menggerakkan kaki. Tapi sebab tak cukup cahaya matahari, so tak nampak lah. Ini cahaya lampu, so cahaya lampu tak kuat. Dia kena matahari. Bila letak bawah matahari, terus dia punya kaki ni bergerak. Sebab apa? Dia dah kutip cahaya matahari daripada matahari ni. Ini contohnya. Ya. Cikgu sukalah benda-benda macam ini. Sebab ini macam sains. Okey, simpan tepi dinosaur. Faham Haizi? Faham Adi? Faham, sir. Okey, siapa lagi ada kat sini? Awak berdua je ke? Ya, sir. Allahu Akbar, mana anak-anak lain ni? Allah sedihnya. Tak apalah. Okey, tenaga angin pula. Angin ini ada dekat luar negara sebab negara kita kecil. Jadi dia tak angin dia, bukan nak kata angin tak kuat. Angin tak banyak sebab kita memang tepi pantai pun. So ini contoh dekat Amerika ya. So ada kipas besar. Pernah tak tengok kipas-kipas ni? Besar sangat, tinggi dan besar. Okey. So bila kipas ini pernah nampak kan Adi dalam TV? Pernah. Baik. Ya, apa dia? Ada apa dia? Tak ada apa-apa. Okey, baik. Bila kipas itu berputar, yang tengah-tengah tu yang penting tu bukan kipasnya. So yang tengah-tengah tu akan memutarkan magnet dan wire elektrik dan sebagainya, menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik itu akan disalurkan masuk ke dalam kotak dia, inverter. So daripada sini barulah dia pecah kepada generation meter, pergi ke fuse box, barulah dia salurkan ke elektrik-elektrik yang ada dalam rumah tersebut. Ini tenaga angin. So tak payahlah dah pakai tenaga elektrik sebab apa? Angin itu menghasilkan tenaga elektrik. Baik, dia tak boleh buat rendah. Dia kena buat tinggi sebab angin biasanya sebelah atas. Ya, itu angin yang kuat lah. Kipas memang sentiasa akan bergerak. Okey, seterusnya tenaga ombak. Yang ini yang awak tak tahu. Okey, ombak. Macam mana ombak boleh menghasilkan tenaga elektrik? Okey, nampak ni. Ini ada di China. Ya, Malaysia tak ada. Dia buat dekat China. So, dia akan cari, sebab China ada kawasan yang banyak ombak lah. Mana-mana pun ada ombak. Jadi dia akan masukkan alat ini ke dalam air. Kemudian ada macam hidrolik dekat sini, macam tangan yang boleh gerak-gerak tu. Okey. Kemudian dia masukkan kabel dekat dalam ini. Masuk dalam kabel, simpan dalam dia panggil reverse osmosis plant. Dalam dia punya macam kilang untuk menyimpan elektrik. Baik, bila ombak datang, ombak akan tolak papai ni. Tolak ke belakang. Kemudian dia akan tolak balik semula ke depan. Tolak ke belakang, tolak ke depan. Proses tolak menolak ini akan menggerakkan piston ni. So dia akan gerak naik, gerak naik. Faham tak maksud cikgu? Ini papan, ini tiang. So bila dia tolak, okey dia naik. Dia tolak, dia naik. Sebab dia tolak oleh ombak. Jadi piston ni pun akan bergerak juga. Proses itu akan menghasilkan elektrik dan elektrik ini disimpan masuk dalam rumah ini. Baru dah disalurkan ke rumah ataupun kediaman ataupun kilang-kilang kecil. Ini cara mendapatkan elektrik daripada ombak. Ini kita panggil sumber boleh diperbaharui. Selagi ada air, selagi ada ombak, selagi itulah dapat elektrik. Elektrik itu tak akan habis.
Faham? Faham, sir. Okey, Faham, sir. good. Okey. Ini satu lagi. Ini ialah di tengah-tengah laut. Jadi bila dia akan ikat tiang ni ke dasar laut. Okey, ini pun sama juga. Jadi yang atas ni dia macam pelampung. So awak tahu di laut ombak tu kan akan turun naik. Jadi bila dia turun, pelampung ni juga akan turun. Bila ombak tu naik, pelampung dia akan naik. So proses turun naik akan menggerakkan piston tengah-tengah ni. Menghasilkan elektrik, kemudian elektrik tu akan disalurkan ke paip ini dan pergi ke tangki dia dan disalurkan ke tanah dan disimpan dalam kotak untuk dibagi-bagikan kepada kediaman ataupun kilang-kilang kecil. Okey, dia perlukan banyak ni baru boleh hasilkan banyak tenaga elektrik. Selagi ada air, selagi ada ombak, selagi itulah ada elektrik. Ini tiada di Malaysia. Tak ada dekat Malaysia. Luar negara ada. Okey, tenaga ombak. Ini baru untuk awak ni. Kemudian ada tenaga geoterma. Terma ni ialah macam kepanasan. Geo ni secara semula jadi. Panas secara semula jadi. So, kita dapatkan tenaga. Bumi kita memang dah panas. Ada lava dalam bumi kita. Jadi lava ni daripada terbiar macam itu, kita proses untuk dapatkan tenaga elektrik. Contoh, juga tak ada di Malaysia. Dia ada di negara yang ada gunung berapi. Okey, so dalam tanah ni, ini ialah lava-lava lah ni. Lava-lava ada luang riang apa? Liang-liang lubang di mana lava keluar. Jadi dia akan panas. So bila dia panas, dia akan memanaskan air di dalam bumi dan wap ataupun steam air ni akan naik dan disimpan dalam generating station. Okey, kemudian dia akan salurkan ke kilang dan dia akan proses. Kemudian, tapi kilang ni bukan kilang yang mencemar alam lah ya. Ini asap je ni. Dia contoh aja. Sebab yang panas tadi ni dia dah salur ke sini, dia dapat elektrik, kemudian dia hantar ke sini untuk disejukkan. Yang naik ni ialah air, wap air panas. Kemudian dia dah dapat tenaga elektrik, dia salur ke sini, sejukkan dan dia masukkan semula ke dalam tanah. Sebab macam ni, radiator kereta. Tahu tak radiator? Radiator kereta tu penting tau. Kalau tak ada radiator, enjin tak hidup. Okey. So dalam radiator ni ada air. Macam air ni lah. So bila dah panas, dia akan naik, dia akan membantu menghidupkan enjin. Kemudian bila dah bantu hidupkan enjin, dia akan sejuk balik. Sejuk balik dia turun. Kemudian kena balik semula dengan lava, dia panas balik. So dia berulang alik di situ sahaja. So dia tak akan habis. Selagi ada air dalam tanah ini yang dipanaskan, ada wap udara panas ni, selagi itulah akan dapat elektrisiti. So daripada generating station, dia salurkan ke tiang-tiang ini dan dia salurkan ke rumah ataupun ke kilang-kilang dan sebagainya. Maksudnya itu ialah geoterma. Kepanasan secara semula jadi. Ya, okey. Biomass ataupun biomass. Bio ni ialah juga semula jadi. Ya, contohnya ini yang paling baik. Awak tahu tak apa benda atas ni? Apa benda ni? Atas kereta tolak ni yang ditolak oleh dua orang budak ni. Apa benda ni? Cek lembu. Ini ialah apa dia? Cek lembu. Yes, najis lembu atau tahi lembu. Ini banyak di India. Awak tahu orang India tak boleh bunuh lembu ataupun sembelih lembu ataupun tembak lembu. Dia tak boleh. So dia akan biarkan lembu-lembu ni. Kenapa? Sebab lembu ni dianggap sebagai dewa mereka. Jadi lembu-lembu ni tak boleh dibunuh, dibiarkan. Jadi bila banyak lembu, banyaklah najis lembu. Awak tahu tak sebenarnya najis lembu ni yang dah dikeringkan, mereka ambil najis lembu, dia lepir-lepirkan,
Dia keringkan dan itu ialah dia punya sumber gas dia. Dia masak. Bau tu tak ada dah, dah hilang bau sebab dia dah kering kan. Dia akan gunakan itu sebagai bahan bakar. Nak masak ke apa ke, dia gunakan najis lembu. Dan najis lembu ini bila bakar, ni dia masak. Nampak tu? Kalau kita geli lah nak makan kan, najis lembu kat sini, makanan kat atas. Tapi di India sebab mereka tak ada gas, tak ada elektrik sebab ramai rakyat dia miskin. Jadi dia menggunakan najis lembu, dia akan panaskan. Dan nyalaan api najis lembu ni lah nyalaan yang paling baik. Lagi bagus daripada gas. Sebab dia punya bahan bakar tu sangat berkualiti. Sanggup ke nak makan makanan yang bakar dimasak atas najis lembu? Tak. Cikgu pun geli tekak nak memikirkan Allah tarik lembu di bawah makanan, geli. Tapi di India itulah dia buat. Kita akan cari arang ke apa ke. Sebab kita ada benda tu. Di India mereka ada banyak najis lembu. Jadi mereka gunakan najis lembu itu. Okey. Sekejap. Sekarang dah pukul berapa? Oh, 11.02 minit. Okey, hidroelektrik awak dah tahu dah. Cikgu terangkan juga. So macam ini, dibina empangan, so sungai akan terhadang dan membentuk tasik. Kita panggil dia reservoir. Bukan reservoir, reservoir. So, dia bina empangan, macam ni lah rupa dia. Jadi bila dia buka pintu ni, air akan masuk. Air masuk, kemudian air itu akan memusingkan turbin. Kemudian keluar masuk dalam sungai macam biasa. Jadi air tu hanya digunakan untuk menolak kipas sahaja, kipas turbin. Jadi bila turbin berputar, turbin akan memusingkan generator ni, memusingkan magnet ini. Oh, sekejap-sekejap ada orang datang. Sekejap. Easy. Easy. Nak apa? Kerja sejarah kau buat tak? Buat. Aku tak buat tu. Tak ada, tak ada. Okey, mana tadi? Alright, so dia akan, turbin ni akan memusingkan magnet ini. Kemudian magnet ini ada, dia ada wire-wire dah dekat sini. Okay. Kemudian dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Dia akan salurkan ikut kabel-kabel ni ke dalam rumah penyimpanan electricity ni. Kemudian baru dah disalurkan ke rumah, ke kilang-kilang kecil dan sebagainya. Itu ialah tenaga hidroelektrik. Okey, baik. Alam sekitar. So, kita gunakan bahan kita semula ini sebab kita nak menjaga alam sekitar. Kalau awak ambil beg plastik awak tengok beg plastik yang awak beli dekat Watson, dekat Guardian, okay, yang menggunakan bahan biodegradasi ni. Kalau makcik jual nasi lemak tu memang tak adalah plastik biodegradasi ni. Dia pakai plastik biasa je. So, plastik ni akan hancur bila kena cahaya ataupun matahari dan juga terdedah kepada udara. So, dalam masa mungkin sebulan dua, dia akan hancur. Dia tak akan merosakkan alam. Macam cikgu sebut tadi, plastik biasa, dia mengambil masa 400 tahun untuk hancur. Okey. Kemudian, untuk alam sekitar juga, kita nak mengurangkan pembebasan bahan pencemaran. Contohnya macam petroleum tadi. Sebab itu kita digalakkan menggunakan kereta hybrid atau kereta elektrik. Okay. Jadi, ini kat Malaysia belum lagi dipraktikkan lah. Tapi ada juga tempat yang dah dipraktikkan. Bila kita membeli barang, jangan guna beg plastik. Kita pakai
ini di Amerika ya, dia pakai beg kertas. Tapi kita di Malaysia ni kita ada beg guna semula. Banyak kedai dah mula amalkan beg guna semula. Sebab tu sekarang ni kalau awak tengok dalam Selangor, kalau nak beg plastik kita tanya, nak beg plastik? Nanti kena bayar. Berapa sen Adi dah kena bayar? 20 sen. 20 sen. 10 kali pergi kedai, habis duit awak. Jadi gunakan beg guna semula. Jadi masuk je dalam itu. Kemudian sampai rumah, simpan-simpan barang, beg tu simpan. Besok pergi lagi, bawa lagi. Bawa lagi, bawa lagi. So kita sentiasa gunakan beg guna semula. Okey. Daripada segi sosial pula, kemasyarakatan, kita menggunakan bekas makanan mesra alam. Sekarang ni kan kalau awak beli makanan dekat luar, dia letak dalam plastik yang ada banyak lekuk-lekuk tu. Itu ialah bekas makanan yang boleh dikitar semula. Dia tak akan merosakkan alam sekitar. Bukan macam dulu punya, apa namanya tu, polystyrene. Kotak polystyrene. Yang itu memang lagi lama masa beratus tahun untuk menghancurkan dia. Okey. Dan juga menggunakan pengangkutan awam. Awak tengok bas yang ada dekat Taman Medan tu kan bas elektrik. Jadi dah tak menggunakan petroleum. Ini contoh dia. So kebanyakan pengangkutan awam di Malaysia ini sudah mula menggunakan tenaga elektrik. Monorail, LRT, komuter, apa nama itu? Monorail, bas juga menggunakan tenaga elektrik. Gunakanlah pengangkutan awam. Okey, amalan teknologi hijau. Okey, so bila kita amalkan teknologi hijau, kita menjimatkan tenaga. Kita praktikkan cahaya semula jadi iaitu matahari untuk mendapatkan tenaga elektrik. Okey, contoh gambar cikgu bagi ni, dia bukan menggunakan lampu, tapi buka langsir. Buka langsir, semua-semua tingkap. Jadi itu cahaya semula jadi. Tak payah pasang lampu dalam rumah. Tapi malam-malam janganlah buka langsir. Habis orang nampak segala dalam rumah. Ini bila siang lah, bila ada cahaya matahari. Gunakan cahaya semula jadi. Okey, ni sangat penting ni. Apa saja alat elektronik yang awak tak guna. Contohnya macam awak dah charge phone. Dah habis dah pun. Cikgu punya. Dah habis dah pun charge bateri. Charge telefon. Tutup switch, cabut plug. Okay, sebab bila awak cabut kabel sahaja, switch tak tutup, elektrik masih lagi ada. Cuma dia tak keluar saja ikut kabel tu. Okay, jimatkan. Nampak tu, cabut switch. Cabut switch, cabut plug, tutup switch. Kemudian, remote aircon tu, kalau siapa yang pakai aircon, remote aircon tu 24 darjah Celsius. Itu yang paling ideal. Sebab kita punya suhu kat luar tu 25, 27. Jadi 24 tu just nice. Elektrik pun tak banyak pakai. Ada orang buat 16 darjah Celsius. Bila 16 darjah Celsius tu sejuk sangat. Bila sejuk sangat, banyak elektrik digunakan untuk merendahkan suhu. Okay? Alright. So gunakan 24 darjah Celsius sahaja. Itu yang paling minimum lah. Cantik dah tu nombor tu. Okey, apa kepentingan dia? Jadi kita dapat mesra alam. Kita menggunakan teknologi mesra alam dan juga merendahkan karbon yang ada dalam udara. Awak tahu kan cikgu dah sebut minggu lepas, karbon ini ialah satu sifat gas yang menyerap haba. Jadi bila kita kurangkan pelepasan karbon, contohnya macam karbon monoksida, karbon dioksida, kita dah kurangkan karbon dalam udara, so dia tak ada dah nak menyerap haba-haba ni, tak adalah panaskan sangat cuaca kita ni. Kemudian daripada segi sosial, bila kita guna kereta hybrid, kita dah meningkatkan kualiti udara sebab tidak ada udara tercemar disebabkan oleh pembakaran gas petroleum ni tadi. Okay. Kemudian daripada segi ekonomi, kita dapat mengeksport produk-produk hijau. Produk hijau ni bukan produk warna hijau, tapi produk yang mesra alam, menjaga alam kita. Okay?
Terutamanya industri fotovolta. Tadi cikgu dah sebut dah, fotovolta ni dia ialah solar panel tu. Apa? Sel solar panel tu kan. Ni yang macam kepala dinosaur cikgu ni. Itu nampak tak? Ini ialah fotovolta. Okay. Next. Okay, kita gunakan apa saja tenaga yang ada. Angin, air, solar, ombak, biogeosim dan geotermal. So, untuk Malaysia, kita cuma ada solar dan tenaga air. Okay, hidroelektrik dan juga tenaga solar. Yang lain tu negara lain sebab negara kita kurang sesuai. Sebab tenaga angin tak sesuai di sinilah. Geotermal memang tak ada di sini. Biogeosim, sanggup ke awak nak mengambil najis-najis lembu tadi tu kan? So kita tak guna. Kita guna solar dengan air. Kemudian kita memelihara dan memulihara. Pelihara, pulihara. Pelihara, memelihara bermaksud benda tak rosak. Kita jaga supaya dia jangan rosak. Memulihara, pulihara bermaksud dia dah rosak. So kita pulih dia, kita baiki dia. Selepas dah baiki, kita pelihara, kita jaga dia. Itu namanya memulihara alam sekitar. So kita kurangkan pelepasan gas karbon ke udara. Okey, apa amalan-amalan yang kita boleh buat? Kita gunakan bahan mesra alam. Beli bahan yang biodegradasi macam beg-beg hijau tadi tu. Okey, guna kertas kitar semula. Kertas awak ni, awak biasa buat sebelah aja. Guna dua-dua muka surat, nampak? Cikgu pun guna kertas yang sama. Cikgu kita conteng lah, maksudnya kita tak pakai dalam muka surat ni. Jadi kita gunakan sepenuhnya kertas. Jangan biarkan kosong-kosong macam ini. Itu dah merugikan pokok-pokok yang kita tebang untuk mendapatkan kertas ni. Kemudian nanti bila awak dah besar nanti, awak dah banyak duit, awak belilah kereta hybrid ataupun kereta elektronik. Jaga alam sekitar. Sebab bumi ni untuk awak tau, bukan untuk cikgu dah. Cikgu dah tua dah. Tak lama lagi tak ada. So awak tu yang akan hidup, anak-anak awak, cucu-cucu awak. So awak kena jaga alam ini. Okay? Alright. Apa lagi? Kita kurangkan sisa produk kita. Contohnya macam botol air tadi. Jangan asyik nak beli air botol aja. Sebab botol tu akan bertambah sisanya. Beli botol air yang mana botol air cikgu? Yang cikgu selalu awak nampak cikgu minum air dekat sekolah tu. Jadi kita akan isi sahaja air. Kita pakai satu saja botol. Okay, kita kurangkan sisa dia. Contoh macam ini baby punya lah, napkin tu. Kan kalau pakai napkin pakai buang kan, itu dah merosakkan alam. Jadi bila pakai napkin macam ini, dah habis tu basuh, jemur, kering. Boleh pakai semula. Jadi kita dah kurangkan mengurangkan sisanya. Amalkan pengasingan sisa pepejal di rumah. Ni cikgu kata hari tu, kita semula. Mana yang plastik, masuk bekas plastik. Mana yang besi, bukan besi. Timah ataupun aluminium, masuk dalam bekas aluminium dan sebagainya. Nanti masuk dalam beg plastik, buang. Orang yang ambil sampah tu, ada tahu dah diasingkan. Ingat, basuh dulu sebelum awak campak dalam bekas tu. Jangan buang dengan sampah-sampah sekali. Kemudian kita guna semula. Tengok macam orang ni. Roda basikal, dia tukar menjadi jam. So dia dah mengguna bahan terbuang. Taklah membuang macam itu je tayar basikal. Kemudian tengok cawan-cawan ni. Dia jadikan bekas lilin. Ni sudu garpu. Dia bengkok-bengkokkan, dia jadi tempat gantung kunci. Okay. Menggunakan bahan terbuang. Ini zon bebas asap rokok. Ini siapa yang suka merokok. Awak ada yang merokok ke dalam kelas cikgu ni? Tak ada? Alhamdulillah. Okey, bagus. Ada? Tak. Bagus. Okey, jangan merokok. Dah lah nanti awak akan merosakkan paru-paru awak. Ingat, bila merokok, kita dah membebaskan asap. Itu pun karbon juga itu. Itu akan merosakkan alam sekitar.
Okey, pengangkutan kita gunakan pengangkutan awam ataupun kita berkongsi kenderaan untuk mengurangkan pembebasan karbon. Ini dekat Jepun guna. Gunakan basikal atau berjalan kaki ikut kesesuaian. Jangan gunakan kereta. Nak aircon kereta, kita bakar pula petroleum. Ya. Alright. Apa lagi? Jimat air. Ni. Sambil gosok gigi. Tutup paip air tu. Jimat air. Ni besok tak ada air kan? 13 sampai 16 hari bulan tak ada air. Jimat air. Jangan bazir air. Ya, pastikan paip air ditutup. Buat aduan jika ada paip yang pecah supaya orang datang boleh baiki dengan segera. Tak ada membazir air tu. Ini tadah air hujan untuk diguna semula. Tapi cikgu cadangkan awak dekat Taman Medan jangan buatlah. Sebab air hujan dekat Taman Medan tu ialah air hujan asid. Tidak elok. Tapi kalau awak duduk di kampung-kampung ataupun di kaki bukit, bolehlah menadah hujan untuk guna semula. Nak siram pokok ke, nak buat mandi ke apa ke. Okey, itu ialah daripada segi penjimatan air. Amalkan 5R. Cikgu lupa dah apa benda 5R tu. Reduce, reuse, recycle, apa benda lagi 2 re tu. Allahu Akbar. Nantilah awak cari dalam video yang cikgu dah bagi ya. Okey, gunakan tong kita semula. Itu kategori-kategori tongnya. Allah 3 minit lagi. Okey, cikgu buat dengan laju. Kemudian kita gunakan elektronik untuk menghantar dokumen. Contohnya email. Cikgu dah sebut hal itu nak buat folio ni. Kita buat borang kaji selidik menggunakan Google Form. Elektronik. Tak ada menggunakan kertas. Kita dah jimat kertas di situ. Okey, gunakan kedua-dua halaman kertas jika cetak. Macam cikgu sebut tadi. Okey, ada lagi tak? Perkhidmatan makanan, kita gunakan bekas mesra alam. Ini, awak tengok pinggan-pinggan ni semua ni, awak tahu tak dia buat pada apa? Dia buat daripada, kalau cikgu tak silap lah. Kalau cikgu tak silap, bukan pelepah kayu, pokok pinang ke apa benda ke. Jadi sebab tu dia warna macam coklat-coklat ni. Okay, ada satu company dekat India, dia buat ni. So, pinggan ni sebenarnya boleh dimakan. Lepas awak dah makan makanan dalam pinggan, awak makan pinggan tu. Boleh. Dia tidak merosakkan badan awak. Sebab dia memang mesra alam. Tapi tak adalah orang nak makan pinggan pula tu kan. Orang kata lapar sangat sampai makan pinggan. Inilah dia. Betul lah ni. Makan-makan, lepas tu dengan pinggan pun awak makan. Ya? Gunakan bekas sendiri. Contohnya nak pergi mana-mana, pergi kantin ke apa ke, bawa pinggan awak. Bekas lah, bukan pinggan. Bawa kotak makanan awak. Okey, landscape, tanam semula pokok. Awak ada kawasan rumah, ada kawasan tanah tu, tanamlah pokok. Okey, uruskan perparitan. Jangan bagi longkang tersumbat. Habislah kita punya kelas hari ini. Ada apa-apa soalan?